بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وإلهام وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين، والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام محي الدين الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat sidang penonton, para peserta pondok masjid dalam kajian Sirah An-Nabawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, minggu ini kita bertemu kembali untuk kita mentelaah dan mengkaji kitab Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pertemuan kali ini kita akan rangkumkan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam daripada 1 Hijrah sehingga ke 11 Hijrah, bermaksud daripada awal kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam di bumi Al-Madinah sehingga kehidupan baginda selama 11 tahun di bumi yang sangat barakah ini sehingga baginda wafat pada tahun yang ke-11 Hijriah. Baik. Terus sahaja pada tahun 1 Hijriah. Sudah kita sebutkan sebelum ini. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam sudah berada di bumi Madinah, tidak digunakan lagi oleh para ahli sejarah dengan menggunakan tahun kenabian ataupun tahun kerasulan. Kalau di Makkah dahulu digunakan tahun kerasulan, umpama tahun pertama kerasulan atau tahun pertama kenabian sama je. Tahun kedua kenabian, ketiga dan seterusnya tahun ke-13 kenabian kerasulan. Elok sahaja Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam
berada di bumi Madinah, tidak digunakan lagi tahun kerasulan atau tahun kenabian. Tetapi digunakan satu peristiwa besar yang penting dalam sejarah Islam yang dengan asbabnya terbina tamadun dan penyebaran agama Islam sehingga ke pelosok dunia secara khususnya, yaitu peristiwa hijrah. Jadi daripada tahun pertama Nabi di sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah tidak digunakan lagi kerasulan ataupun kenabian, tetapi tahun hijrah, 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah. Supaya kita jelas ya. Karena itu kalau kita mengkaji sejarah, ketika kita membaca ahli sejarah, ahli siyar, ketika mereka mengatakan tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, ke-10 kenabian, segera kita faham semua peristiwa ini berlaku di bumi Makkah. Tahun pertama hijrah, tahun ketiga hijrah, kita segera faham ini berlaku di bumi Al-Madinah. Itu sangat penting untuk kita fahami dahulu. Baik, kita faham dan kita mengerti baginda sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun, yaitu pada tahun 11 Hijriah. Bermakna pada tahun 1 Hijriah baginda berumur 53 tahun. 2 Hijriah baginda berumur 54 tahun. Begitu. Supaya kita tahu umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada tahun 1 Hijriah baginda menjadi imam solat Jumaat di Bani Salim dalam perjalanan ke Quba. Ini tak masuk lagi ke masuk dah ke bumi Madinah, tapi belum masuk ke center, belum masuk ke pusat bandar. Ini baru di pinggiran. Ada satu tempat namanya Quba. Sampai di Quba, berehat di situ. Alhamdulillah, tuan-tuan siapa yang pergi ke Quba, ada masjid Quba di situ. Masjid yang sangat barakah. Siapa yang berwuduk di tempat kediamannya dan menuju ke Quba, solat di situ 2 rakaat, kanat ka ajri umratin, maka seumpama dia mendapat pahala 1 umrah. Gitu ya. Baginda yang saya sudah sebutkan sebelum-sebelum ini, seorang yang punya ihsas yang sangat tinggi. Ihsas maksudnya sensitif. Baginda nak kalau orang di Makkah dapat pahala umrah, orang di Madinah pun dapat pahala umrah. Orang Makkah dapat pahala umrah sebab di situ ada Kaabah. Tapi bagaimana orang Madinah nak dapat juga pahala umrah? Nabi sebutkan tadi, walaupun tidak ada Kaabah, tetapi ada Masjid Quba. Man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang berwuduk di rumahnya, thumma ata Quba'an, datang ke Quba, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat ka ajri umratin, maka seumpama mendapat 1 umrah. Baik, kita di masjid wilayah di Selangor, di KL, di seluruh Malaysia ini, di Kepulauan Melayu lah kita katakan, bagaimana nak dapat pahala umrah ini? Malah dapat pahala haji dan umrah. Kerana itu jangan tinggal solat subuh berjamaah. Man sallal ghadata fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, dia duduk sekejap tempat di solat tadi, ataupun tempat dia mendirikan solat, masjid, surau, rumah sekalipun. Apa yang dia buat? Yadhkurullah, ingat Allah, baca Quran, berceramah, ataupun mendengar ceramah, bersalawat dan sebagainya. Hatta tatlu'a asy-syams, sehingga matahari naik, lebih kurang 1 jam 20 minit. Waktu syuruk tambah 16 atau 17 minit. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia solat 2 rakaat isyraq ataupun duha. Kanat ka ajri hajjatin wa umratin. Perbuatan begitu melayakkannya mendapat pahala 1 haji dan 1 umrah. Masya-Allah. Tamatin tamah. Sempurna. Itu kegembiraan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam, setiap hari kita mendapat pahala haji dan umrah. Tengok, begitulah Nabi sangat ihsas inginkan semua orang dalam dunia ini dapat pahala yang sama walaupun di tempat yang berbeza. Baik. Baginda masuk Madinah pada hari Jumaat, 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Hari Jumaat, hari yang sangat mulia. Bulan Rabiul Awal sangat mulia. Rabi' itu musim bunga. Kerana rahsia di situ ada musim bunga, sangat cantik, indah. Pemandangan yang sangat menawan, bagus, senang mata memandang. Itulah tampilan kepada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, yang sangat indah. Musim bunga, malam tidak terlalu panjang, siang tidak terlalu panjang, stable, sehingga malam tidak terlalu sejuk, sedap untuk beribadah malam. Siang tidak terlalu panas, sehingga sedap berpuasa. In between, pertengahan, begitulah tampilan ataupun isyarat kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat fleksibel, dalam masa yang sama sangat perpetual, sangat tegas, tetapi sangat fleksibel untuk dilakukan. Contoh, solat itu wajib, tidak boleh dikatakan tidak wajib. Tetapi cara mengerjakannya punya mazhab, ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mengerjakannya di mana-mana pun boleh. Masya Allah. Begitu yang dikatakan rahsia Rabi' itu. Baik. Baginda singgah di perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar adalah perkampungan tempat keturunan sanak saudara ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Qusaymah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudari ibn Nizar ibn Ma'd ibn Adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maaf, lupa saya nak pastikan suara saya dapat didengar atau tidak ya. Ya. Ada tak pasti apakah suara saya dapat didengar oleh pendengar ataupun tidak. Saya nak tanya dulu dengan admin ya. Mungkin dapat kali ya. Alhamdulillah. Dapat dengar suara. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Siapa Al-Fadil yang menggunakan Facebook ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Pendeta sepi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin. Sebenarnya saya hari ini berniat untuk ke masjid wilayah untuk dapat saya tunjukkan pada tuan-tuan presentation PowerPoint yang telah saya buat. Saya telah buat yang saya melihat ada 2 komputer sekarang. Saya tak pandai nak naikkan di komputer yang sama ni, belum belajar lagi. Jadi saya akan melihat 2 komputer. Kalau di masjid mereka pakai, alhamdulillah adminnya. Jadi mudah-mudahan perjumpaan akan datang. Kita dapat bersua dan saya dapat menghadirkan diri ke masjid wilayah dan bolehlah dapat lihat PowerPoint itu lebih jelas apa yang saya katakan. Ala kulli hal, saya bacakan dahulu dan saya syarahkan dahulu sehingga khatam 11 Hijriah untuk kali ini ya. Sebab kita ada tinggal, kalau tak silap saya ada 3 pertemuan lagi.
Hadirin yang dimuliakan Allah, macam saya pernah sebutkan dahulu, kitab Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi tak besar mana, kecil je. Dia sebenarnya dalam 2-3 pertemuan pun dah boleh khatam dah. Karena apa yang saya syarahkan di sini adalah tambahan-tambahan supaya tidak terlalu ringan ataupun terlalu ringkas. Ya. Ini nota-nota yang saya kumpul daripada bahan yang lain untuk melengkapkan perbahasan kita. Sebab dalam kitab Tahdzib Sirah An-Nabawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi yang kita baca sekarang sangat ringkas sekali. Menyebutkan tentang nasab, tentang qarabah, tentang akhlak, tentang pemilikan barang-barang ataupun termasuk juga ternakan baginda Rasulullah SAW, baju, peralatan perang dan sebagainya. Kemudian para sahabat yang menjadi pembantu baginda Rasulullah, sekitar begitu sahaja. Jadi bukan kitab yang besar. Baik, ala kulli hal, walaupun kecil saiznya tetapi besar manfaatnya. Baik. Apa yang saya syarahkan di sini adalah tambahan-tambahan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di perkampungan Bani An-Najjar, tinggal di rumah sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, insya-Allah kita boleh tunjukkan di mana tapak rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Untuk gambaran sedikit saja, kalau tuan-tuan setelah menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, kita keluar daripada pintu Baqi' kan? Tuan-tuan keluar daripada pintu Baqi', di sebelah kanan, panjangkan dalam berpuluh meter, dalam 15 meter ataupun 20 meter. Situlah kawasan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Paling kurang dapat gambaran. Ya? Kalau dapat umrah dengan orang yang berpengalaman, itu lebih bermanfaat. Sebab kita tahu di situlah tapak sejarah rumah yang pernah memberi khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang pernah menyantuni Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari 7 bulan di situ. Kemudian baginda membina masjid. Yang penting baginda sampai terus membina masjid, sebab masjid menjadi pusat ibadah, pusat ilmu, pusat persaudaraan. Dan baginda mengambil langkah mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansar. Al-Muhajirin, orang yang berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah. Orang Ansar, penduduk asal Madinah, iaitu orang Aus dan Khazraj. Nabi persatukan mereka, lalu nama mereka Ansar. Ansar ni timbul ketika datang Muhajirin. Ansar maksudnya orang-orang yang menolong. Mereka menolong orang-orang Muhajirin dari segi rumah, dari segi kemudahan kehidupan. Malah ini luar biasa. Sampai ada yang sanggup berkongsi isteri. Maksudnya, dia punya isteri dalam, dia ta'addud zawjatnya, mungkin isterinya dalam 4. Lalu diceraikan ataupun dilepaskan seorang untuk memberi kesempatan kepada saudaranya Muhajirin kalau mahu memperisterikannya. Sampai begitu sekali. Itu luar biasa itu sebenarnya. Itulah kekuatan taujihat, ikha oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita secara begitu saja ya, kita tidak syarahkan panjang sebab saya nak sampai juga pagi ni, insya-Allah sampai 11 Hijriah. Kita baru masuk 1 Hijriah. Kemudian Nabi mengusahakan piagam Madinah, Sahifah Al-Madinah. Dan sahifah ini luar biasa sekali. Sempat juga dulu saya belajar ya di universiti dan seorang profesor yang sangat alim bab sejarah, Syekh Dr. Profesor Salamah Al-Balawi Al-Harafi, guru kami daripada Jordan, alim masya-Allah. Beliau katakan hatta UN, United Nation sekarang
juga merujuk kepada Sahifah Al-Madinah ini, Piagam Madinah, untuk diambil beberapa peraturan dalam itu. Diam tak diam. Senyap tak senyap. Kerana itu ya, diakui, Masya Allah, memang keambilan yang didasarkan kepada dasar syariah oleh yang sangat mengerti tentang syariah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun pertama ini azan disyariatkan. Ceritanya panjang. Macam mana azan disyariatkan itu, ketika Sayyidina Umar bermimpi, dan panjanglah ceritanya. Nabi kumpulkan sahabat, minta pandangan bagaimana harus azan itu diketahui waktu masuk solat itu. Ada yang kata pukul lonceng, ada yang kata kita buat unggun api, ada yang pergi rumah ke rumah sudah masuk waktu gitu. Sehingga Sayyidina Umar dan sahabat yang lain bermimpi azan dalam mimpi mereka yang akhirnya diikrarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Sayyidina Abdullah bin Salam memeluk Islam. Beliau salah seorang ahli kitab dan beliau banyak juga berperanan meriwayatkan beberapa hadis, dan beliau orang yang terkemuka, ahli kitab yang sangat terkemuka daripada kalangan Yahudi. Puasa hari Ashura disyariatkan. Baik, kita pindah ke 2 Hijriyah. Umur Nabi 54 tahun. Pada 15 Syaban berlaku perubahan kiblat daripada Bait Al-Muqaddas, Baitul Maqdis, ke Bait Al-Haram. Baik. Setelah beberapa bulan, Nabi pindah ke Al-Madinah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami telah melihat wajahmu yang selalu mendongak ke langit. Bukan bermaksud Allah di langit, tetapi memohon petunjuk dan isyarat daripada Allah. Bagaimana kiblat itu. Sebab orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, itu orang munafik terutama sekali mengejek Nabi mendakwah kepada Islam, Rabbul Bait, Rabbu Baitul Atiq, yang memiliki Kaabah itu. Tetapi kenapa masih berkiblatkan ke Baitul Maqdis? Gitu. Akhirnya turun, awali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka hendaklah kamu palingkan wajahmu ke Al-Masjidil Haram. Al-Haram di sini bukan haram halal, haram harus, itu tidak. Tapi haramnya hurmah, iaitu mulia, masjid yang sangat mulia. Puasa, hari raya, zakat fitrah dan zakat harta disyariatkan pada tahun ini. Dan berlaku satu perang yang sangat besar yang menentukan perjalanan Islam seterusnya, sampai Nabi berdoa, ridak Nabi sampai jatuh ke bawah. Nabi ibtihal dan mohon pada Allah. Perang Badar. Masya Allah, tabarakallah, kalau nak cerita perang Badar ni, tengok nanti kalau ada kesempatan ya. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajha wa alaihi salam. Sebahagian ulama mengatakan tidak mengapa sebut Sayyidina Ali alaihi salam, kerana beliau termasuk Ahlul Bait. Berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah Al-Batul Az-Zahra. Al-Batul kerana beliau beribadah kepada Allah ini sangat hebat, sangat banyak. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan beribadahlah kamu kepada Allah dengan ibadah yang benar. Sebab itu dipanggil Al-Batul. Az-Zahra yang sangat cemerlang. Ruqayyah, anak kepada Rasulullah SAW, wafat. Kalau nak menziarahi perkuburan Sayyidatina Ruqayyah, ada di bumi Baqi'. Kalau kita masuk pintu Baqi' itu, kubur ya maksud saya, 30 meter daripada tempat kita masuk tu, 30 meter, situlah dia kubur. Kubur anak-anak baginda Rasulullah SAW yang perempuan. Sayyidatina Ruqayyah, Sayyidatina Ummi Kalthum. Baik, Sayyidatina Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum. Sayyidatina Fatimah sebelah kanan mereka lagi dalam 10 meter ataupun 15 meter.
Rasulullah SAW bersatu dengan Sayyidatina Aisyah. Kahwinnya di bumi Makkah ketika umur 6 tahun, itu masyhur. Dan bersatu ketika umur 9 tahun dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada tahun 3 Hijriah, umur Nabi 55 tahun, bulan Ramadan, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan lahir. Sayyidina Hasan daripada pinggang ke atas identically macam Nabi. Sayyidina Husain daripada pinggang ke bawah identically macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda kahwin dengan Sayyidatina Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang menjadi janda pada usia 16 tahun setelah kewafatan kesyahidan suami dalam peperangan. Jadi Nabi kahwin. Di situlah hubungan Nabi dengan Sayyidina Umar menjadi sahabat dan menjadi ayah ipar, ayah mentua. Kemudian baginda kahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Pada tahun 3 Hijrah ini juga, Sayyidina Uthman bin Affan berkahwin dengan Ummi Kalthum. Setelah Sayyidatina Ruqayyah wafat, maka beliau berkahwin dengan Ummi Kalthum. Sebab itu beliau dipanggil dengan Dhu An-Nuraini, yang mempunyai dua cahaya, kerana telah kahwin dengan dua anak puteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 3 Hijrah, arak diharamkan. Kenapa? Sebab ketika itu arak memang dikonsum, memang diminum. Sebab secara tadrijian, secara beransur-ansur, arak itu diharamkan. Pada awalnya tidak diharamkan sekaligus, sebab memang waktu itu jadi minuman seperti kebiasaan. Sehingga ayat diturunkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk. Memang ada keadaan begitu. Sehinggalah nantinya fajtanibu, lalah kamu jauhi dia. Ketika itu para sahabat memecahkan tempayan-tempayan, botol-botol yang ada arak ketika itu secara total. Pembahagian harta pusaka disyariatkan pada 3 Hijriah ini, dan berlaku satu peperangan yang sangat besar, iaitu peperangan Uhud. Uhud itu berasal dari perkataan Bukit Uhud, sebab peperangan itu berlaku di Uhud. Dan Bukit Uhud mengambil nama Uhud sebab Ahad, satu. Ia adalah satu-satunya bukit ataupun gunung yang sangat besar di Madinah, di kawasan itu. Waktu dia panggil Uhud, dia Ahad, satu-satunya yang sangat besar sekali. Peperangan Uhud itu sebagai balas dendam daripada orang kufar Quraisy atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Ada satu noktah penting di sini yang kami pelajari daripada guru kami yang saya sebutkan tadi, Syekh Dr. Salamah Balwi Al-Harfi. Beliau mengatakan begini, buku sejarah kebanyakannya mengatakan orang Islam dikalahkan pada perang Uhud. Beliau katakan betul. Tetapi hendaklah dinilai dengan melihat apakah syarat untuk memenangi sesuatu peperangan. Kata beliau dan ulama sirah yang lain juga, antaranya ialah orang yang dapat mengejar pasukan yang dapat mengejar pasukan lain, maka pasukan itu dianggap menang dalam peperangan itu. Kalau kita lihat, ada 3 gelombang dalam perang Uhud. Gelombang yang pertama, orang Islam menang, sehingga beberapa orang yang berada di Bukit Rumah, Bukit Pemanah itu, pemanah-pemanah Nabi yang handal, mereka turun untuk ambil harta. Satu lagi, beliau ingatkan kami, dan kita ingatkan juga tuan-tuan dan semua kita, sahabat yang turun daripada Bukit Uhud itu bukan mengambil harta kerana nak keduniaan, kerana nak jadi kaya. Tidak. Sebab sahabat kita mesti berbaik sangka dengan mereka. Sahabat ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Siapapun yang kamu ambil daripada sirah hidup mereka, kamu akan dapat pedoman. As-sahabah kulluhum adul. Sahabat semuanya adil. Karena itu kita mesti berbaik sangka dengan sahabat. Tujuan mereka mengambil harta itu bukan untuk mewah, bukan untuk menjadi kaya raya. Tidak. Mereka sebenarnya nak tunjukkan keberanian. Mengambil harta itu nanti akan ditunjukkan di depannya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini harta rampasan yang saya dapat ambil daripada perang ini. Bermaksud, satu, ikut peperangan. Tidak ikut. Maksud mereka bukan pengecut. Yang kedua, mereka dapatkan harta itu bukan senang. Perlu ada perlawanan. Itu menunjukkan apa itu? Sahabat benar-benar mempertahankan Islam. Itu sebenarnya ya. Supaya kita berbaik sangka dengan para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang mereka semua mendapat pangkat taradhi. Dalam Al-Quran disebut, radiyallahu anhum. Allah rida kepada mereka. Sehingga ulama katakan pangkat rida taradhi ini lebih tinggi daripada pangkat wilayah kewalian. Sebutlah apapun pangkat kewalian. Wali Abdal, Nujaba, Wali Rajabiyun, Ghaus, ketua pada seluruh wali, Kutub. Semua dikalahkan oleh sahabat. Itu Habib, Masya Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika gelombang yang kedua, pasukan kufar ketika itu dipimpin oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ketika itu belum masuk Islam lagi. Mengalahkan tentera Islam ketika itu. Sehingga Nabi terpaksa mundur dan mengambil tempat di satu bukit. Ada satu gua dekat kawasan Bukit Uhud itu. Kalau tuan-tuan dapat kesempatan, sangat bagus sekali. Sehingga berdarah Nabi di situ mengalir dan sebahagian mengatakan masih lagi tercium bau wangi darah itu. Kemudian, sebenarnya selepas itu, orang Islam bangkit kembali. Setelah mereka mengetahui baginda SAW tidak wafat. Sebab ada yang mengatakan Nabi wafat. Lalu mereka mengatur strategi semula. Yang ketiga itu mereka sebenarnya maju sekali lagi dan orang-orang kufar dikejar. Maksudnya mereka yang mengejar orang kufar sehingga orang kufar balik ke Makkah. Yang itulah sebenarnya kata sebagian ulama, ahli sirah, Islam menang sebenarnya. Untuk tahap yang ketiga itu. Tetapi dalam buku sejarah banyak dikatakan kalah untuk kita mendapat pengiktibaran. Jadi apa yang disebutkan oleh ulama-ulama ini sangat benar dan boleh kita ambil pelajaran daripadanya. Baik. Pada kita pindah ke 4 Hijriyah. Berlaku peristiwa Bi'ru Ma'unah. Bi'ir itu perigi. Kita kadang-kadang tersebut Bir Ali. Contoh, orang yang nak berumrah daripada Madinah ke Makkah akan pergi ke satu tempat namanya Bir Ali, kata kita. Bir Ali. Asalnya Bi'ru Ali. Telaga Ali. Ali di sini bukan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, tetapi ada seorang yang namanya Ali. Ketika itu mewakafkan pergi itu untuk para jemaah yang nak melakukan umrah dan haji. Peristiwa Bi'ru Ma'unah ini sangat menyedihkan sebab 70 qurra para sahabat yang hafaz Al-Quran dibunuh. Allahu Akbar. Di situlah Nabi berdoa dengan kunut nazilah untuk sebagai balasan mereka mengkhianati para sahabat, mengkhianati Nabi dengan membunuh para sahabat. Di sini berlaku juga Ghazwah Bani Nadir. Kita tahu Bani Nadir adalah Bani ataupun kabilah Bani, perkampungan orang Yahudi di bumi Madinah. Ada 3 besar, iaitu Bani Nadir, Bani Mustaliq dengan Bani Qainuqa. Satu lagi Bani 3 itu yang paling besar. Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Mustaliq. Bani Nadir ini mengkhianati Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian, mereka diperangi.
pada tahun 4 Hijriah ini baginda kahwin dengan Sayyidatina Ummu Salamah. Ketika itu isteri baginda yang dikahwini tadi iaitu Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah telah wafat. Solat qasar disyariatkan. Solat qasar iaitu solat memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Fatimah binti Asad, mak saudara Nabi, itu meninggal dunia. Isteri kepada Abu Talib. Beliaulah antara 5 orang yang Nabi turun di dalam lubang kubur. Sayyidatina Fatimah binti Asad. Dikatakan kubur beliau dekat dengan kubur Ibrahim. Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah. Kalau tuan-tuan pergi ke bumi Baqi', ada kubur namanya yang agak boleh dikenali. Iaitu kubur anak Nabi. Iaitu kubur Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah. Kubur katanya Sayyidatina Fatimah binti Asad di sekitar itu. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ia dekat dengan pagar Baqi'. Bila kita nak balik semula ke Baqi', kalau masuk daripada pagar Baqi', pintu kubur Baqi' di sebelah kiri. Bersama dengan Sayyidatina Atiqah dan Sayyidatina Sofiyah. Kedua-duanya ibu saudara Nabi SAW. Ketiga-tiga mereka, kedua-dua mereka bin Abdul Muttalib. Baik. Anak kepada Sayyidina Uthman dan Ruqayyah yang bernama Abdullah wafat ketika itu. Dan lahir adik kepada Sayyidina Hasan, iaitu Sayyidina Husain. Nak tahu perkuburan Sayyidina Al-Hasan, itu di perkuburan Baqi'. Dekat dengan kubur Sayyidatina Fatimah. Ada satu kawasan, kalau kita masuk di perkuburan Baqi', kita akan jumpa 30 meter tadi, saya dah sebut tadi. Di situ adalah kubur anak-anak perempuan baginda Rasulullah SAW. 30 meter sebelah kanan. Di situlah disembahdikan Ahlul Bait, termasuk Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hasan. Kita sebutkan ini di situ. Baik. Pada tahun 5 Hijriah, umur Nabi 58 tahun, mudah-mudahan kita sempat khatamkan, mudah-mudahan. Berlaku perang Khandaq, perang Tarib, yang juga disebut dengan perang Ahzab, perang Pati. Kenapa? Kumpulan-kumpulan musuh-musuh Islam, termasuk yang berada di bumi Madinah. Di bumi Madinah adalah orang munafik, juga orang Yahudi. Bergabung dengan penduduk Makkah, Quraisy. Mereka bergabung, membentuk satu ketumbukan yang sangat besar. Itu yang dipanggil perang Ahzab. Ketika itu, Nabi mesyuarat dengan sahabat bagaimana kita nak buat strategi. Para sahabat mengatakan kita tak perlu keluar ya Rasulullah, kita berperang di dalam bumi Al-Madinah. Ketika itu Sayyidina Salman Al-Farisi mencadangkan untuk menggali parit. Itu yang kata Khandaq tu. Orang Arab berperang tak pandai gali parit. Sebab Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau mengkaji agama ya. Ceritanya pun panjang. Akhirnya menerima Islam setelah melihat kebenarannya. Dan beliau berasal daripada Farsi. Orang Farsi kalau berperang selalu pakai parit. Sebab itu orang Arab ketika itu, sahabat agak bermasalah sedikit. Macam mana perang dengan parit? Mereka tak biasa. Itu yang akhirnya mereka meminjam peralatan untuk menggali parit itu. Cangkul, bakul, pongki kita-kita ya. Daripada, saya tak ingat Bani mana, saya tak ingat saya. Orang Yahudi yang punya kelengkapan itu. Yang masih lagi ada perjanjian dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan kalau kesempatan pergi ke Madinah, ziarahlah Museum Madinah. Lebih kurang 15 minit daripada Tanah Haram, daripada Masjid Nabawi. Di situ ada replika Khandaq. Allah, kalau kita tengok, memang Masya Allah, dalam betul. Berjauh. Jauhnya ialah kuda yang kuat, kalau nak melompat, tak lepas. Itu. Bukan senang tu hadirinnya. Sayang juga kita pun sebab Khandaq ini sudah ditimbus. Jadi kita tak nampak dah macam mana besarnya, panjangnya. Ala kulli hal. Berlaku Ghazwah Bani Quraidah. Mereka juga
khianat kepada Nabi diperangi. Ghazwah Bani Mustaliq termasuk juga itulah orang-orang Yahudi ini tidak benar dalam perjanjian percakapan. Jangan kata membunuh orang biasa, mereka juga membunuh para nabi. Dalam Al-Quran menyebut وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ dan mereka membunuh para nabi. Allah. Baginda kahwin dengan Sayyidatina Ummuna Zainab binti Jahash. Maafkan saya ya, sebagai satu adab ketika kita menyebut isteri-isteri baginda Rasulullah SAW, kita sebut Ummahatul Mu'minin. Lepas tu kita panggil Ummuna. Nah, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Al-Quran menyebutkan Nabi itu lebih berhak kepada orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan isteri-isteri baginda adalah ibu-ibu orang yang beriman. Sebab itu kita panggil Ummuna, ibu kita, Sayyidatina Zainab binti Jahash. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz wafat. Sahabat menjadi, beliau adalah seorang pemuka, ketua orang Ansar. Nah, sangat kaya raya, tetapi sangat bersungguh mempertahankan Nabi dan SAW dan orang Islam. Peristiwa besar berlaku yang masyhur kalau Nabi mengatakan bergegar arash dengan kematian Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian ada perbahasan tentang himpitan kubur. Beliau juga dihimpit oleh kubur. Semua kita dihimpit oleh kubur. Cuma himpitan kubur itu pasti. Nah, cuma berbeza. Kalau orang yang bukan Islam, itu yang sampai ada kitab riwayat menyebutkan sampai tulangnya, belulangnya itu sama-sama bertemu. Tulang rusuk tu. Masuk kita sempit. Tapi kalau orang yang Islam, berlaku juga himpitan kubur. Tapi dia seperti lembut, dia seperti tilam, macam tilam. Kemudian dibuka balik. Gitu. Tapi himpitan kubur itu pasti berlaku. Berbeza orang yang beriman dan orang tidak. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada himpitan kubur. Hijab disyariat pada ketika itu. Mari kita lihat peristiwa yang berlaku pada 6 Hijriah. Ibadah haji dan zihar diisyaratkan. Zihar ini asal perkataannya adalah punggung. Itu mengatakan punggung isteri seperti punggung ibu. Jadi itu namanya zihar. Solat istisqa, minta hujan, dan solat khusuf gerhana matahari disyariatkan juga pada ketika itu. Berlaku perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atul Ridwan yang sangat panjang ceritanya itu. Ketika Nabi bermimpi masuk ke bumi Madinah, muhalliqina ru'usahum, dengan mencukurkan kepala mereka. Dan bawa binatang ternakan, tetapi dalam keadaan pedang diikat sarungnya itu. Maksudnya bukan untuk berperang. Tetapi lain pula, orang kufar Quraisy fikir berperang, waktu mereka cegat tak masuk ke bumi Makkah, hanya sampai di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itulah berlaku perutusan. Nabi hantar Sayyidina Uthman untuk negotiate, untuk berbincang. Tapi tak balik-balik Sayyidina Uthman. Sampai ada mengatakan Sayyidina Uthman dibunuh. Itu yang orang-orang Islam berbai'ah dengan Nabi di sebatang pokok untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman. Itu namanya Bai'atul Ridwan. Rupanya tidak, Sayyidina Uthman tidak dibunuh, cuma lama sedikit di bumi Makkah. Akhirnya patah balik kembali para sahabat ke bumi Madinah, tidak jadi nak melakukan umrah ketika itu. Balik di Madinah, berlaku satu peristiwa yang menggugat keamanan orang Islam, iaitu hadithul ifk. Sayyidatina Aisyah dituduh melakukan perkara yang tidak baik dengan Sayyidina Safwan. Ini tuduhan tiap orang-orang munafik. Allah Azza wa Jalla sendiri yang membebaskan Sayyidatina Aisyah daripada tuduhan ini. Ini mulianya keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah kirim surat kepada para raja. Sudah ada. Ketika itulah berlaku satu perkara, iaitu khatam. Khatam ni macam cop, stempel kata kita. Sebab orang ajam, orang bukan Arab,
mereka tak akan terima surat dan tak apa nak percaya kalau tidak ada stamp. Akhirnya Nabi buat satu cincin. Cincin tu dia tulis Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dan Nabi larang jangan ada yang pakai cincin ini. Sebab nanti kalau ada orang pakai, nanti orang ajam tak tahu surat tu daripada mana, daripada Nabi ke ataupun daripada sahabat. Sebab sahabat ada cincin, kalaulah begitu. Sebab tu Nabi larang jangan pakai cincin itu, melainkan Nabi saja. Cincin tu nanti jadi cap mohor. Jadi kita sekarang ada cincin tu, Alhamdulillah. Boleh tak pakai? Ya boleh, sebab ilahnya tak ada dah. Ilahnya itu, dulu Nabi kata supaya jangan banyak sangat orang nanti. Orang ajam tidak percaya surat itu datang daripada Rasulullah. Sekarang ilah itu sudah tidak ada, jadi al-hukmu yaduru ala illatihi. Pada tahun 7 Hijriah, umur Nabi 59 tahun, berlaku perang Khaybar. Masya Allah, perang Khaybar pun sangat hebat. Orang Yahudi Bani Khaybar paling kuat, paling gagah, paling lengkap persenjataan dan paling ganas mereka itu. Ceritanya panjang juga ya. Dikalahkan, Alhamdulillah. Sayyidina Abu Hurairah memeluk agama Islam di Khaybar. Beliau lambat peluk Islam. Tetapi kerana beliau duduk dengan Nabi dekat Sufah. Sufah tu dekat dengan Masjid Nabawi. Begitulah Allah pilih Sayyidina Abu Hurairah menjadi periwayat hadis yang sangat unggul. Beliau katakan, kalaulah tidak kerana Sayyidina Ibnu Umar tu menulis, pasti hadis saya lebih banyak hafalan daripada beliau. Kenapa? Sayyidina Umar menghafal dan menulis. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu min hufadhis sahabah, di kalangan sahabat yang banyak menghafal hadis. Termasuk juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ummuna Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Termasuk juga Sayyidina Abu Hurairah kita yang sebut ni. Beliau nama asalnya Abdul Rahman. Kerana beliau suka dengan kucing, anak kucing. Jadi Nabi pun panggil bapa pada anak kucing. Hirratun kucing, Hurairatun anak-anak kucing, isim tasghir. Jadi Nabi suka panggil sahabat dengan kunyah Abu, Ummu, Ibnu gitu. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dan lain-lain balik daripada Habsyah setelah peristiwa pergi ke Habsyah yang pertama. Kemudian Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bersama al-Ash'ariyin datang daripada Yaman. Nabi puji mereka. Umrah qada yang 6 Hijrah dulu tak dapat nak dibuat waktu perjanjian Hudaibiyah, Nabi qada buat pada tahun ini dan nanti kahwin dengan Sayyidatina Maimunah dan Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Dengan Ummuna Sayyidatina Maimunah dan Ummuna Sayyidatina Maryah Al-Qibtiyah. Masya Allah. Baik, mari kita lihat. Ada 10 minit lagi. Mudah sempat. 8 Hijriah, Sayyidina Khalid ibn Walid. Saya sebut tadi tersilap ya, bukan Abdul Rahman bin Auf, maafkan saya. Sayyidina Khalid ibn Walid yang terlibat dalam perang Uhud yang saya sebutkan tadi, mengalahkan tentera Islam pada round yang kedua. Maafkan saya, bukan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tetapi Sayyidina Khalid ibn Walid. Abu Sufyan dan lain-lain masuk Islam. Alhamdulillah, Islam makin kuat. Zainab, anak kepada Nabi, wafat. Anak Nabi ada 7, kita hafal dalam lagu tu kan. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kalthum. Masya Allah. Sayyidina Ibrahim lahir. Berarti seolah-olah Allah gantikan. Peristiwa Ghila, barang naik. Mereka jumpa pada Nabi, barang naik. Nabi kata, nak baca pada kita sabar saja. Berlaku perang Mu'tah. Perang ini pun hebat, Masya Allah. Maaf ya, masa tak cukup untuk syarahkan. Dan berlaku Fathu Makkah. Ini peristiwa besar. 8 Hijriah ini ya. Dan berlaku perang Hunain. Pada 9 Hijriah, umur Nabi 61 tahun. Inilah yang dipanggil tahun Sanah Al-Wufud. Tahun perutusan. Iaitu Nabi mengutuskan para sahabat ke tempat-tempat yang tertentu untuk bawa surat ajak mereka kepada Islam. Ya? Dan berlaku perang Tabuk. Tabuk adalah tempat paling jauh yang Nabi pergi. Selain daripada Isra' Mi'raj sampai ke Syam sana tu. Tapi selepas itu, yang paling jauh Nabi pergi Tabuk. Itu yang paling jauh sekali. Lepas tu tak pergi ke mana-mana. Baik.
Maksud saya yang paling jauh daripada bumi Al-Madinah, perang Tabuk. Peristiwa sini pun Masya Allah, kalau nak rasa galat juga tak ada boleh nak cerita. Kesempatan yang lain ni kalau ada insya-Allah. Sebab kita kena tahu perang-perang ini nak menunjukkan kehebatan orang Islam, strategi, dan Islam memerangi bukan kerana begitu nak memerang tapi diperangi ataupun dianiayai gitu. Kita tidak lihat dikatakan Islam itu uh, tersebar kerana pedang, tidak ya. Di sini juga menunjukkan keberanian orang Islam tersebar. Ka'ab bin Zuhair, penyair, masuk Islam. Alhamdulillah. Peristiwa Al-Ghamidiyah, iaitu hukum rejam kepada seorang perempuan yang mengaku dia berzina daripada Bani Ghamidi. Itu jadi Ghamidiyah tu. Sama juga Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Sayyidatina Halimah kerana berasal daripada Bani Sa'ad. Sebab tu dia panggil Sa'diyah. Alhamdulillah saya sempat pergi ke perkampungan Bani Sa'ad. Alhamdulillah. Melihat dikatakan tapak rumah Sayyidatina Halimah radhiyallahu taala anhu, demikian anha, demikian tempat pokok ini katakan Nabi di belah dada di situ. Alhamdulillah kami sempat melihatnya. As-Samah, iaitu Raja Najasyi, meninggal dunia. Ummu Kalthum, anak Nabi SAW, wafat. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memimpin haji. Rasulullah SAW ada peristiwa menjauhi isteri-isteri baginda sebab ummahatuna, isteri-isteri baginda Rasulullah SAW pernah sebut kepada Nabi perempuan-perempuan yang lain agak mewah, agak punya harta, sehingga Nabi suruh buat pilihan sama ada nak kekal dengan Nabi ataupun bagaimana. Melalui firman Allah Ta'ala. Lalu Sayyidatina Aisyah yang pertama sekali mengatakan tidak mungkin untuk berpisah daripada Rasulullah SAW. Berlaku peristiwa Masjid Ad-Dirar yang dirobohkan. Orang munafik membina masjid, tapi bukan untuk beribadah, untuk buat perancangan macam mana nak menyerang orang Islam dan menjatuhkan Islam daripada dalam. Jadi Nabi perintahkan dirobohkan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Sayyidina Jarir bin Abdullah memeluk Islam. Beliau pemimpin di Yaman. Jadi masuk Islam, alhamdulillah. Wasiat disyariatkan, Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah SAW wafat. Musailamah Al-Kadzab mengaku Nabi. Kenapa dipanggil Kadzab? Sebab dia banyak kuat berbohong. Berbohong pula dalam perkara besar, mengaku jadi Nabi. Kadibun, orang yang bohong. Kadzab, orang yang kuat bohong. Sama juga dengan Naimun, orang yang tidur. Nuwam, orang yang kuat tidur. Gitu. Jadi sirah mubalaghah. Haji Wada berlaku pada tahun 10 Hijriah. Umur Nabi 62 tahun. Alhamdulillah. Ketika tahun 11 Hijriah, umur Nabi 63 tahun, Sayyidina Usamah diutuskan ke Syam. Baginda sudah mula sakit di hujung Safar. Dan baginda wafat pada hari Isnin, Rabiul Awal, ketika berumur 63 tahun. Dan pada tahun 11 Hijriah ini, baginda dimandikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajah dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dikafankan dengan 3 helai kain, disolatkan dan dikebumikan di bilik Sayyidatina Aisyah. Rumah asalnya. Tapi orang Arab kalau sebut hijr dengan hujrah berbeza. Kerana berasal dari perkataan batu, hajar. Kalau batu itu disusun menjadi 4 penjuru naik ke atas, itu namanya hujrah, bilik. Kalau tak, contohnya melengkung, tak sampai 4 penjuru, itu namanya hijr. Sebab itu dipanggil hijr Ismail. Baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu perintahkan Sayyidina Khalid ibn Abdul Walid untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Hadirin, begitulah peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 1 Hijriah sampai 11 Hijriah, bermaksud peristiwa-peristiwa besar
berlaku di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Demikian hadirin untuk dapat kita kongsikan dalam masa yang terakhir ini. InsyaAllah mudah-mudahan 2 minggu lagi kita akan dapat tunjukkan pada tuan-tuan perempuan yang baik hati untuk sama-sama kita melihat PowerPoint yang telah kita sediakan. Bersempena dengan bulan Safar ini dan kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal, bergembiralah kita untuk menunggu bulan yang tidak terkenal pada asalnya, Rabi'. Bulan Rabi' tidak terkenal di kalangan orang Arab. Orang Arab terkenal dengan bulan Al-Hurum, Al-Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Nah, orang-orang Mudar, kabilah Arab yang paling besar dua, Rabi'ah dengan Mudar. Orang Mudar sangat mengagungkan bulan Rajab sehingga disebut Rajabu Mudar. Rajab itu seperti milik orang Mudar. Sebab orang Arab dua kabilah yang paling besar, Rabi'ah dengan Mudar. Bulan Haji dipanggil Dzulhijjah itu Dzulqa'dah, Muharram. Itu disebut dengan Al-Ashhurul Hurum. Kenapa? Sebab dimuliakan bulan itu, tidak berlaku pertumpahan darah orang-orang Arab. Walaupun berperang, masuk je 4 bulan ni, tak perang dah. Kerana memuliakan bulan ini. Ramadan dikenali sebab ada puasa kat situ. Dan bulan-bulan lain. Nabi lahir pada hari yang tidak terkenal, Isnin. Pada bulan yang tidak terkenal, Rabi'ul Awal, Rabi'. Kenapa tu? Kata As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, aradallah an yakuna fadla hadha an-nabi fadlan al-karim fadlan istiqlaliyan munfaridan laysa tabi'an li ahadin. Kerana Allah nak supaya Nabi itu menonjol, terkenal dengan sendirinya, dengan keagungan Nabi SAW. Bukan kerana mengikut yang lain. Kalau Nabi lahir di hari Jumaat, orang akan katakan memang terkenal sebab hari Jumaat terkenal. Nabi lahir pada bulan Rajab sebab bulan Rajab itu dikenal, begitu. Seolah-olah Allah tak mahu itu. Allah nak bukan Nabi terkenal kerana hari dan bulan, tak. Tapi bulan dan hari terkenal kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kesempatan di bulan Rabiul Awal nanti, bulan Maulud, kita akan bicarakan nanti kalau ada kesempatan insya-Allah. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.